Assalamualaikum, salam Malaysia Berani, berita wilayah bersama saya Otto Othman. Kita ikuti rangkuman berita utama. Kerajaan komited segera menyelesaikan 24 projek di Sarawak yang tertangguh sejak tahun 2016 hingga 2022. Ia dijangka diselesaikan sebelum rancangan Malaysia ke-13 dilancarkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi memaklumkan keseluruhan kos projek itu dianggarkan bernilai kira-kira 1.4 bilion ringgit. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata projek tersebut turut melibatkan proses baik pulih jalan jiwa murni dan jalan balak yang telah rosak. Projek jalan balak dianggarkan bernilai 85 juta ringgit dan dijangka siap tahun ini. Apa yang telah kami putuskan tadi inilah stakeholders atau pemegang taruh itu mesti diutamakan ya, kerana terutamanya konektiviti antara Pen Borneo dengan pekan-pekan kecil atau bandar-bandar tertentu yang mesti ada jalan perhubungan untuk memudahkan konektiviti. Ekoran daripada Beliau berkata demikian selepas sesi taklimat pelaksanaan projek pembangunan di Kuching. Yang amat berhormat Premier. Pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat insiden renjatan elektrik sehingga meragut nyawa seorang remaja lelaki di Pulau Pinang Jumaat lepas. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata pasukan petugas khas itu terdiri daripada JPJ, Agensi Pengangkutan Awam Darat serta Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia. Pasukan petugas khas diaktifkan bagi memastikan kejadian seperti itu tidak berulang dan keselamatan penumpang sentiasa terjamin. Operasi bas terbabit juga digantung serta-merta bagi membolehkan siasatan lanjut dilakukan JPJ. Tambah Anthony, Kementerian Pengangkutan amat memandang serius insiden tersebut. Beliau menerusi kenyataan di Facebooknya turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Polis telah merakam keterangan 16 individu dalam siasatan kes buli dan dera seorang pegawai kadet Akademi Latihan Ketenteraan ALK Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata pihaknya juga masih belum menerima laporan perubatan lengkap berhubung kecederaan yang dialami mangsa. Antara individu yang dirakam keterangan ialah mangsa, kaki tangan ALK, saksi kejadian dan pegawai perubatan yang merawat kecederaan penuntut UPNM itu. Terdahulu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata siasatan terhadap kes keberkenaan telah dimulakan mengikut Seksyen 324 Kanun Kesiksaan. Mangsa berusia 20 tahun membuat laporan pada Jumaat lepas. Bagi perkembangan cuaca seluruh negara langsung bersama Pegawai Met Malaysia Wan Muhammad Hafiz Hussein. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini terus kita melihat paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini. Seperti diramalkan, keadaan cuaca lembap kini sedang berlaku di kebanyakan negeri semenanjung Malaysia. Hujan berserta ribut petir di beberapa tempat kini sedang berlaku di kebanyakan negeri, terutamanya melibatkan di kawasan pedalaman dan juga di pantai timur serta selatan semenanjung Malaysia. Dan selari dengan angin tiupan daripada arah timur laut, jadi hujan yang berlaku di sekitar pedalaman utara ini akan terus bergerak ke arah selatan. Jadi keadaan cuaca lembap ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak. Bagi negeri Sabah pada ketika ini juga dalam keadaan yang agak lembap, tetapi ianya lebih tertumpu di sekitar bahagian pedalaman dan juga di bahagian pantai barat. Begitu juga di bahagian Tawau, di bahagian Kudat dan juga Sandakan buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung. Manakala di negeri Sarawak pula keadaan lembap juga kini sedang berlaku melibatkan di kesemua bahagian. Dan seperti semenanjung, keadaan cuaca lembap yang berlaku di negeri Sabah dan juga Sarawak ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, berdasarkan paparan carta angin pada ketika ini kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala. Ada angin yang bertiup daripada arah timur laut dan ada angin yang bertiup daripada arah barat laut. Dan pada ketika ini juga dengan keadaan angin yang kurang signifikan, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang
kencang serta laut bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Baik, untuk makluman anda semua, pada 5 November 2024, 2 hari lagi kita akan memasuki ke fasa monsun timur laut ataupun yang kita kenali sebagai musim tengkujuh, dan dalam tempoh ini akan berlaku 5 hingga ke 7 episod hujan lebat. Baik, untuk makluman anda semua, semasa fasa awal monsun timur laut daripada November hingga ke Disember 2024, episod hujan lebat dijangkakan akan berlaku di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sarawak dan juga Sabah. Manakala pada Januari hingga ke Februari 2025 pula, negeri yang berpotensi untuk berlaku episod hujan lebat adalah di negeri Pahang, Johor, Sarawak dan juga Sabah. Namun sekiranya luruan monsun berlaku adalah kuat dan pada masa yang sama wujud sistem tekanan rendah, hujan lebat secara berterusan boleh berlaku di negeri-negeri lain seperti di pantai barat dan juga selatan semenanjung Malaysia. Dan hujan lebat yang berlaku secara berterusan untuk beberapa tempoh hari boleh mengakibatkan kejadian banjir di kawasan berkedudukan rendah dan di kawasan yang berhampiran dengan sungai. Dan sekiranya hujan lebat berlaku secara berterusan, berlaku serentak dengan kejadian air pasang dan juga luruan ribut, risiko kejadian banjir boleh menjadi lebih ekstrim. Dan selain itu juga, tiupan angin timur laut yang berlaku di kawasan Laut Cina Selatan boleh menyebabkan laut bergelora dan juga risiko kenaikan paras air laut dan ombak besar. Dan menjelang pada fasa akhir pula, fasa akhir monsun timur laut, iaitu pada Januari 2025, di kawasan utara semenanjung Malaysia kita menjangkakan keadaan cuaca kurang hujan, dan keadaan ini boleh menyebabkan cuaca panas dan juga kering serta berpotensi untuk berlaku gelombang haba. Namun keadaan ini kita menjangkakan tidak begitu teruk seperti 2024 kerana pada penghujung tahun ini kita menjangkakan akan berlaku fenomena La Nina yang boleh berterusan sehingga ke pertengahan tahun hadapan. Walau bagaimanapun, kita harapkan kepada anda semua untuk sentiasa peka dan juga cakna dengan amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Map Malaysia. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda semua. Bagi anda yang ingin merancang perjalanan ataupun aktiviti pada hari esok, jom kita lihat ramalan cuaca hari Isnin 4 November 2024. Sekian sahaja daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Aliran trafik di Lebuh Raya Utama menghala ke Lembah Kelang semakin meningkat. Bagi mendapat perkembangan terkini, terus bersama Audi Muhammad Noor di LLM Bangi. Silakan Audi. Ya, Otto, lebih 2.5 juta pengguna lebuh raya yang telah dikeluarkan oleh LLM sejak 12.30 malam tadi, iaitu pengguna yang telah menggunakan lebuh raya 3 lebuh raya utama di Malaysia ini, dan 15 mat lain telah dibuka bagi mengurangkan kesesakan di lebuh raya. Okey, baiklah, untuk mengetahui keadaan lebih lanjut lagi mengenai keadaan semasa trafik di lebuh raya utama ni, kita bersama dengan penyelia pusat kawalan trafik LLM sendiri, Cik Zulkifli Yunus. Assalamualaikum Cik Zulkifli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Cik Zulkifli, Cik Zul boleh kongsikan kepada luasan keadaan semasa trafik di trafik utama di lebuh raya ni?
Okey, buat masa sekarang sehingga jam 5 petang, keadaan trafik bertambah berbanding pada jam 1 tengah hari tadi di lebuh raya utama seperti Pelas dan lebuh raya KL Karak menuju ke pusat bandaraya. Saya nyatakan di lokasi-lokasi tersebut ialah di lebuh raya utara selatan Pelas, Pelahan arah selatan dari Sungai Petani ke Bertam, Seberang Jaya ke Perai, Juru ke Sungai Bakap, Jawi ke Bandar Baru, Bukit Merah ke Taiping Utara, Kuala Kangsar ke Terowong Meru, Bido ke Sungkai. Kesan insiden kemalangan di kilometer 366.7. Buat masa ini hanya lorong kecemasan terhalang. Dari Lembah Beringin ke Bukit Taga juga disebabkan oleh insiden kemalangan di kilometer 419.3. Juga lorong kecemasan terhalang. Pengguna dinasihatkan untuk berhati-hati ketika melalui kawasan tersebut. Trafik juga perlahan di lebuh raya utara selatan Pelas I2 dari selatan menghala ke Kuala Lumpur, dari Putra Mahkota ke Nilai. Kesan insiden kemalangan di kilometer 278.0. Lorong kecemasan juga terhalang. Manakala di arah utara, trafik perlahan dari Pagoh ke Bukit Gambir, Tangkak ke Jasin, Simpang 4 ke Pedas Linggi, Senawang ke Port Dickson, Seremban ke Nilai dan Putra Mahkota ke Southville City. Manakala di lebuh raya KL Karak, trafik perlahan dari Karak ke Bentong, dari Lentang ke Bukit Tinggi, juga perlahan dari kilometer 29 hingga Plaza Tol Gombak. Pengguna dinasihatkan untuk mengawasi jarak selamat kenderaan anda dan juga anda boleh berhenti berehat di kawasan rehat dan rawat juga hentian sebelah yang disediakan jika anda telah memandu dalam jangka masa yang lama. Selain daripada itu, penunggang motosikal diingatkan untuk sentiasa berwaspada terhadap sebarang halangan di lorong kecemasan kerana lorong kecemasan turut digunakan sebagai laluan smart lane seperti yang dinyatakan tadi. Terdapat 15 lokasi smart lane yang diaktifkan di lebuh raya utara selatan. Pengguna boleh mendapatkan paparan CCTV seperti mana di belakang saya dengan melayari laman media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia www.lembagaleburraya.lm.gov.my. Anda juga boleh mengikuti channel WhatsApp Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Info Trafik dan juga TikTok dan Twitter LLM Trafik. Okey. Baiklah, terima kasih Cik Zul kerana sudi berkongsi dengan keadaan semasa dan trafik di lebuh raya utama di Malaysia ini, itu di Pelas Utara Selatan dan juga lebuh raya Karak. Seperti mana yang saya menyatakan tadi, jika berlakunya penat rehat di area-area yang berdekatan dengan anda, pastikan kenderaan anda dan keadaan selamat. Rancang perjalanan anda sebelum bergerak dan seperti mana Cik Zul telah berkongsi tadi, jika anda ingin melihat sendiri keadaan semasa trafik, boleh melayari laman sesawang LLM sendiri itu di www.llm.gov.my. Pandu cermat, jiwa selamat, ingatlah orang tersayang. Kita kembali bersama Otto di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Audi. Seterusnya, aliran trafik di lebuh raya utara selatan Pelas menghala ke selatan ketika ini sedikit sesak di beberapa lokasi berikutan peningkatan jumlah kenderaan. Untuk perkembangan semasa bersama Nur Ain Abu Bakar di kawasan rehat dan rawat R&R Tapah. Silakan Ain. Ya, Otto, beberapa kawasan di lebuh raya utara selatan Pelas ketika ini sedikit sesak berikutan peningkatan jumlah kenderaan. Antaranya dari R&R Sungai Perak ke Terowong Menora, Simpang Pulai ke Gopeng dan juga Gopeng ke Tapah. Dan kalau dapat dilihatkan, ketika ini juga berhampiran dengan R&R Tapah ketika ini untuk laluan kedua-dua hala, menghala ke selatan dan juga menghala ke utara ketika ini sesak disebabkan oleh peningkatan jumlah kenderaan. Selain itu juga di R&R Tapah ini juga berlaku sedikit kepadatan jumlah kenderaan berikutan orang ramai singgah dulu di area Tapah ini untuk berehat seketika sebelum meneruskan perjalanan. Dan berdasarkan laporan daripada pihak Pelas, setakat ini kira-kira pada pukul 3.20 petang tadi telah berlaku kemalangan di kilometer 366.7 arah selatan, iaitu dari Sungkai ke Slim River. Dan status terkini lorong kiri telah dibuka, namun trafik masih lagi perlahan. Dan sebentar tadi juga saya sempat menghubungi pihak LLM dan mereka memaklumkan aliran trafik di laluan WCE setakat ini masih lagi lancar, namun berlaku sedikit kesesakan di jajaran dari Taiping Selatan menghala ke Lekir akibat daripada peningkatan jumlah kenderaan juga. Dan ketika perjalanan kami ke sini juga mendapati terdapat segelintir pengguna yang masih lagi menggunakan lorong kecemasan. Dan sekiranya
sekiranya tiada benda penting, elakkan daripada menggunakan lorong ini kerana dikuatiri akan menyusahkan pergerakan sekiranya benar-benar berlaku kecemasan. Dan jadi kepada anda yang ingin pulang ke ibu kota, sekali lagi diingatkan agar sentiasa berhati-hati dan patuh kepada peraturan lalu lintas. Dan seboleh-bolehnya kepada anda yang ingin memulakan perjalanan, periksa dahulu keadaan semasa aliran trafik di laman web Plus atau LLM bagi mengelakkan kesesakan jalan raya. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa di RNR tapak ini. Kembali semula kepada Otto di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Ai langsung dari Tapah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadiri lawatan kerja ke China dari 4 hingga 7 November di Shanghai dan Beijing. Kunjungan atas jemputan daripada rakan sejawatnya di Qiang itu bagi menghadiri Expo Import Antarabangsa China ke-7. Perinciannya langsung bersama Syazwani Samsu di Shanghai, China. Menerusi kenyataan Wisma Putra, Malaysia diberi penghormatan sebagai Country of Honour di CIIE ke-7 pada tahun ini. CIIE merupakan inisiatif kerajaan China yang menyediakan satu platform untuk negara yang terlibat dalam inisiatif jalur dan laluan bagi mempromosi dan mengeksport barangan dan perkhidmatan ke China. Datuk Seri Anwar dijadual mengadakan pertemuan bersama Perdana Menteri China Li Qiang bagi membincangkan hubungan dua hala susulan perjumpaan di Putrajaya pada 19 Jun lalu. Selain bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Dalam majlis pembukaan CIIE, Datuk Seri Anwar turut dijadual menyampaikan ucap tama dan merasmikan Astaka Malaysia serta Astaka Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian China Malaysia. Turut dijadual perjumpaan dan sesi meja bulat bersama syarikat perniagaan dan Kapten Industri China. Perdana Menteri seterusnya akan meneruskan lawatan ke Beijing dan dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Xi Jinping. Datuk Seri Anwar juga akan menyampaikan syarahan di Universiti Peking dan melawat Huawei Executive Briefing Center. Lawatan ini bagi mengeratkan lagi hubungan dua hala yang kukuh sempena sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara Malaysia, China pada tahun ini. Tahun lalu, jumlah perdagangan antara kedua negara bernilai RM450.84 bilion menyumbang 17.1% kepada jumlah dagangan global Malaysia. Setakat September, Malaysia mencatat jumlah perdagangan sebanyak RM355.15 bilion. Separuh tahun pertama 2024, sejumlah 15 projek pembuatan dilaksana dengan jumlah pelaburan bernilai RM1 bilion. Baik demikian perkembangan dari Shanghai, China sempena lawatan kerja rasmi Perdana Menteri ke Shanghai dan Beijing. Kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Syazwani langsung dari China. Sekolah dan Badan Agama Bukan Islam terima peruntukan RM56.75 juta. Laporannya bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Suaran. Ya, Otto. Kerajaan negeri memperuntukkan RM56.75 juta kepada sekolah dan badan agama bukan Islam di Sabah tahun ini. Ia bagi memastikan kedua-dua fasiliti penting itu berada dalam keadaan kondusif. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor, peruntukan itu meningkat RM2.7 juta berbanding RM54.05 juta pada tahun lalu. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan pertandingan tarian singa sandakan Little Hong Kong peringkat antarabangsa. Teksnya disampaikan Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Pung Jinja. Kerajaan negeri sentiasa menyokong penganjuran aktiviti kebudayaan dan tradisi masyarakat pelbagai kaum di Sabah termasuk tarian singa. Ini dapat dilihat melalui agihan sumbangan Kepala Singa kepada 39 persatuan tarian singa di Sandakan semasa sambutan Tahun Baru Cina sebagai tanda muhibah.
Ogos lalu, Malaysia dan China sama-sama mencalonkan tarian Singa untuk Senarai Warisan Budaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO, sekaligus menjadikannya terkenal di peringkat serantau dan global. Bantuan RM300 sekali bayar akan diberikan kepada pelajar Sabah yang mengikuti pengajian di Institusi Pengajian Tinggi IPT dalam negeri bermula tahun depan. Ia bagi meringankan beban keuangan untuk membeli tiket penerbangan atau bas balik ketika balik kampung semasa musim perayaan. Umpamanya diorang tinggal di Sendakan atau Tawau tapi menuntut di UMS ataupun di UiTM atau di mana di Kota Kinabalu ini, kita juga akan bantu mereka RM300 seorang. One off untuk perayaan. Sama ada macam dia mau naik kapal terbang ataupun menggunakan bas dan sebagainya. Setiap 1 tahun 1 kali. Datuk Hajiji ditemui media selepas menghadiri konvensyen Mahasiswa Gabungan Rakyat Sabah GRS yang dihadiri lebih 200 pelajar melibatkan 16 IPT seluruh negara. Pemberian bantuan ini disambut baik. Alhamdulillah, atas keprihatinan terhadap kebajikan golongan mahasiswa ini, seperti tadi kita dengarlah kelulusan yang diberikan dan kami menyambut baik usaha tersebutlah. Majlis menyaksikan penyerahan resolusi berkaitan infra rakyat, ekonomi dan kebajikan pelajar di dalam dan luar negara oleh sayap pelajar GRS. Nasib 50 ketua isi rumah KIR yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran di Kampung Jati Batu 6 Tawau Oktober lalu terus mendapat perhatian pelbagai pihak. Terkini, bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bersama Perbadanan Baitumal Negeri Sabah menyerahkan sumbangan lebih RM50,000. Sumbangan diserahkan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif di Dewan Seri Balung, Batu 8, Jalan Apas. Sumbangan ini merupakan komitmen MUIS dalam membantu golongan memerlukan menerusi hasil kutipan zakat setiap tahun. Pada tahun lalu kita telah mencapai kutipan 150 juta dan banyak kita gunakan untuk asnaf, termasuklah untuk pendidikan. Untuk pendidikan kita telah belanjakan lebih kurang 20 juta untuk membiayai lebih kurang 8,000 pelajar, khususnya di kalangan asnaf. Sementara itu, timbalan yang di-Pertua MUIS Datuk Malai Ali Malai Ahmad mahu syarikat korporat terutama milik Bumiputra Islam membayar zakat bagi membolehkan lebih ramai asnaf dibantu. Ini adalah duit zakat dan kita terima kasih kepada semua yang membayar zakat. Sebab Majlis Ugama Islam Sabah dan Baitul Mal hanya melaksanakan amanah yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kepada yang berhak. Mudah-mudahan tetap akan bertambah orang yang membayar zakat di negeri Sabah ini. Festival Museum 2024 mampu menonjolkan keunikan budaya tempatan sekaligus mengangkat identiti Sabah. Program ini juga memperlihat komitmen Jabatan Museum dalam memelihara dan memulihara warisan budaya selaras enakmen Warisan Negeri 2017. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liu, festival ini juga berpotensi menjadi salah satu produk pelancongan yang mampu menarik pengunjung dari dalam dan luar negara untuk menyaksikan sendiri keunikan budaya di Sabah. Ia sekaligus memberi impak positif kepada ekonomi negeri dan masyarakat tempatan untuk menjana pendapatan. Datuk Christina berucap merasmikan festival berkenaan. Teksnya disampaikan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Mary Isidore Malangking. Festival Museum 2024 yang akan berakhir hari ini turut disertai Negeri Sarawak dan Semenanjung. Sepanjang festival berlangsung, orang ramai dihiburkan dengan tarian tradisi pelbagai kaum serta persembahan nyanyian. Program Bicara Warahala 7 Anak Muda SMJ, platform terbaik untuk menggalakkan perbincangan dan kerjasama antara pemimpin dan belia. Menerusinya, belia berpeluang mengutarakan idea dan cadangan secara terus kepada pemimpin terlibat.
Menurut ahli Parlimen Kalabakan, Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi, dalam program ini belia juga diberi kefahaman mengenai usaha kerajaan bagi memastikan mereka tidak terpinggir dalam agenda pembangunan negeri. Program-program sebegini adalah sebagai program engagement pada golongan muda ya, agar mereka tahu dan faham bahawa usaha-usaha dilakukan oleh kerajaan ya, untuk memastikan anak muda ini tidak tersisihlah. Beliau ditemui pemberita selepas menjadi panel program berkenaan yang diadakan sempena Karnival Anak Muda SMJ Kalabakan. Sementara itu, ahli Parlimen Tawau Datuk Low Sufui memberi jaminan segala idea dan permasalahan yang disuarakan akan diberi perhatian. Kita dengarlah banyaklah masalah yang berbunca daripada pelajaran dan juga pekerjaan. Kita selaku wakil rakyat, kita juga berpeluang untuk berkongsi dengan ini dasar-dasar yang tengah sudah dan tengah dilaksanakan, khususnya macam kita mengusahakan untuk membaik pulih ini kemudahan asal sebelum kita melanjut kepada mewujudkan seperti ini berkilangan atau dikatakan sebagai halahap untuk meningkatkan ini pendapatan. Kita mengajak menjemput kedua pemimpin YB Datuk Andi dan YB Datuk Low, di mana kita ingin memberi peluang kepada pemimpin untuk menyampaikan hala tuju Sabah Maju Jaya ini yang telah diinspirasikan oleh Ketua Menteri Sabah. Karnival Anak Muda SMJ Kalabakan diadakan selama 3 hari sejak Jumaat lalu, diisi dengan pelbagai aktiviti menarik. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Payu. Kembali bersama Otto untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Otto. Baik, terima kasih. Suara langsung dari Kota Kinabalu, Sabah. Labuan dicadang menjadi lokasi pembelian utama bahan bakar baharu yang terhasil daripada kelapa sawit iaitu biometana di Borneo. Meskipun sektor peladangan bukan industri utama pulau itu, namun Labuan merupakan hub industri minyak dan gas sekaligus memiliki potensi besar sebagai pusat pembangunan tenaga yang diperbaharui. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Chan Hung Hin berkata perkara itu masih di peringkat perancangan dan mengambil masa untuk dilaksana. Sabah merupakan pengeluar utama peladangan kelapa sawit. Langkah itu akan menjadikan Labuan sesuai dijadikan lokasi pembelian biometana. Selain memastikan industri peladangan terus mampan, ia juga seiring keperluan pematuhan dalam bidang alam sekitar, sosial dan tadbir urus korporat ESG. Beliau berucap pada konvensyen tahunan Negeri DAP peringkat Labuan. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Pembinaan jambatan menghubungkan Miri dengan Marudi. Bukti Kerajaan Sarawak komited memperkasa kehidupan rakyat luar bandar. Itu antara paparan berita dari Sarawak. Perinciannya bersama Buma Wen di Kuching. Buma, silakan. Baik, terima kasih Otto. Projek pembinaan jambatan yang menghubungkan Miri dengan Marudi dijadualkan siap dan boleh digunakan sebelum perayaan Hari Krismas tahun ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng berkata, jambatan itu kelak akan menggantikan perkhidmatan feri sedia ada di samping memudahkan akses penduduk di kawasan utara Sarawak dengan lebih selesa dan lancar. Menurutnya, projek infrastruktur ini bukan sekadar memenuhi keperluan pengangkutan, malah sebagai bukti komitmen Kerajaan Sarawak dalam memperkasa kehidupan rakyat, terutama di kawasan pedalaman. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Karnival Makanan Taste of Borneo 3.0 2024 di pekarangan tempat letak kereta Boulevard Miri. Dalam pada itu, Premier Sarawak turut mendedahkan rancangan jangka panjang Kerajaan Sarawak untuk membina jalan baharu menghubungkan Miri hingga ke Long Terawan dan seterusnya
seterusnya ke Limbang melalui kawasan di luar Tapak Warisan Dunia UNESCO di Mudu. Laluan strategik ini katanya dapat dihubungkan terus ke negara Brunei Darussalam dengan mewujudkan rangkaian jalan bulatan yang bukan sahaja memberi manfaat kepada ekonomi tempatan tetapi juga bakal menarik pelancong ke kawasan utara Sarawak. Setiap ahli Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB diingatkan supaya memahami dasar dan strategi kerajaan supaya dapat memainkan peranan penting dalam pelaksanaannya. Timbalan yang di-Petua Parti PBB, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menegaskan langkah itu penting bagi memastikan dasar dan tindakan diambil oleh parti selari dengan kehendak serta keperluan rakyat. Jelasnya, setiap ahli parti perlu peka terhadap perubahan dalam memahami aspirasi rakyat bagi memastikan perjuangan parti itu kekal relevan. Ujarnya, ke arah itu ia memerlukan keterbukaan terhadap pandangan baharu, inovasi dalam penyelesaian masalah dan keupayaan mendengar serta memahami isu-isu dalam komuniti. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Mesyuarat Agung Tri Tahunan PBB Cawangan Kuala Rajang di Tanjung Manis. Lembaga Air Kuching LAK terus komited memperkukuh peranannya membekalkan air terawat berkualiti dan berterusan untuk rakyat Sarawak. Sempena ulang tahun penubuhannya yang ke-65 sejak 1959, penghargaan diberikan oleh LAK terhadap warga kerjanya yang telah memberikan sumbangan sepanjang perkhidmatan mereka. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi, usaha LAK dalam mengimbangi isu bekalan dan permintaan air terawat di tengah pertumbuhan pesat penduduk Sarawak adalah peranan penting yang perlu dikekalkan. Katanya, memasuki usia 65 tahun, LAK harus lebih bersedia dan cekal dalam menghadapi cabaran masa depan dengan pendekatan dinamik dan produktif dalam mengurus bekalan air terawat. Beliau berkata demikian semasa berucap menyempurnakan Majlis Apresiasi Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC 2023 dan Penghargaan Pesara 2024 LAK di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Beliau turut menekankan pencapaian liputan bekalan air di Sarawak kini mencapai 85.4%, menunjukkan komitmen penuh kerajaan negeri dalam menyediakan keperluan asas penduduk dengan sasaran liputan penuh menjelang 2030. Seramai 49 penerima APC tahun 2023 dan 19 pesara tahun 2024 diraihkan pada majlis tersebut. Baik, Sarawak komited menjadikan negeri ini sebagai destinasi pelaburan terbaik di rantau ini. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, ia mampu dilaksana dengan sokongan perusahaan kecil dan sederhana SME tempatan. Melalui SME, katanya akan mewujudkan peluang kepada pelabur luar untuk melabur dalam sektor tenaganya, tenaga hijau. Beliau berkata demikian pada Borneo Best Award di Kuching. Teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan, Datuk Dr. Malcolm Musem Lamoh. Pada majlis itu, Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak antara agensi kerajaan yang diraihkan dan menerima anugerah pencapaian cemerlang dalam penyiaran TV dan radio. Ia berperanan sebagai agensi media ulung negara dalam mempamerkan kekuatan ekonomi negeri ini. Hadir menerima anugerah Pengarah Penyiaran Sarawak, Wan Azhan Wan Hamad. Titian perpaduan Sarawak dengan 70 salam pelbagai dialek, kaum dan etnik di Sarawak kini diabadikan pada papan tanda kayu titian perpaduan yang berada di Taman Bulatan Miri. Menurut Pengerusi Penganjur Carnival Taste of Borneo 3.0, Harry Lee, reka bentuk titian itu diinspirasikan daripada jambatan buluh yang kebanyakannya ditemui di kawasan luar bandar Borneo dan melambangkan hubungan rapat antara semua kaum tanpa mengira bangsa dan agama. Katanya, kejayaan projek titian perpaduan Sarawak ini telah berjaya dimasukkan ke dalam Malaysia Books of Record. Sementara itu, turut tercatat dalam rekod baharu adalah barangan kraf etnik terbanyak dipamerkan dalam satu acara di Kampung Budaya Taste of Borneo yang sedang berlangsung di pekarangan letak kereta Boulevard Miri dari 30 Oktober hingga 10 November 2024. Carnival Taste of Borneo kali ini disertai oleh 20 persatuan pelbagai kaum di bahagian Miri. Beliau berucap demikian dalam majlis pelancaran titian perpaduan Sarawak di Taman Bulatan Miri yang disempurnakan oleh Premier Sarawak.
Pelbagai persembahan muzik pada konsert Malam Gala Simfoni Festival Gendang Sarawak FGS 2024 yang berlangsung di tebingan Sungai Kuching. Konsert raya tersebut merupakan sebahagian daripada pengisian FGS berlangsung dari 25 Oktober lalu sehingga hari ini. Anjuran bersama Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan MTCP. Selain menjadi acara hiburan bersempena dengan FGS, ia juga bertujuan mengetengahkan aspek kepelbagaian budaya yang wujud di Sarawak melalui persembahan muzik tradisional serta gabungan muzik tradisional dan moden. Antara artis tempatan adalah pemain sapek Matthew Ngau Jau, kumpulan muzik etnik dunia Ad Adau dan Tuku Kame, juara bintang RTM 2024 Roxy XZ, pemuzik pelbagai bakat kelahiran Sarawak, Bele Sisoski, selain persembahan khas Raja Pop Malaysia, Datuk Jamal Abdullah. Turut membuat persembahan ialah Kelab Kebudayaan Iban Patang Rajang, Kumpulan Kesenian JKKN Sarawak dan Kumpulan Seni Mempertahankan Diri Cina Kuching. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Otto untuk perkembangan berita selanjutnya. Otto, silakan. Terima kasih, Buma, langsung dari Kuching, Sarawak. Mahkamah Session menetapkan 9 Disember depan bagi keputusan kes pukul isteri sehingga koma 3 tahun lalu. Ini selepas tertuduh Rosmaini Abdul Rauf, 41 tahun, tidak hadir ke mahkamah selepas dimaklumkan tidak sihat. Mahkamah sebelum ini menetapkan hari ini bagi membuat keputusan berhubung kejadian yang berlaku pada 4 Mei 2021. Mengikut pertuduhan, dia didakwa memukul mangsa Jahidah Nordin, 46 tahun yang juga isteri ketiganya di sebuah pangsapuri di Kampung Aman Larkin, Johor Bahru. Mangsa yang ketika itu sedang hamil parah sehingga koma dan menerima rawatan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Pendakwaan dijalankan mengikut Seksyen 325 dibaca bersama Seksyen 326A Kanun Kesiksaan. Lintas langsung dari Johor hari ini membawakan perkembangan projek Baik Pulih Klinik Kesihatan serta inisiatif memperkasa pendidikan negeri dan peranan perpustakaan. Laporan lanjut bersama Anas Matno. Silakan. Baik, terima kasih. Sebanyak 99 buah klinik kesihatan yang dikategorikan daif di Johor berjaya dinaik taraf dalam tempoh 2 tahun. Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Ling Tian Sun berkata projek Baik Pulih akan diteruskan secara berperingkat membabitkan beberapa lagi klinik yang berstatus uzur. Antaranya melibatkan klinik kesihatan gelang patah di Iskandar Puteri, klinik kesihatan Tebrau di Johor Bahru dan klinik kesihatan Kulai. Kemudahan tersebut dikesan melebihi usia 30 tahun serta memerlukan penaiktarafan infra, mesin rawatan serta bangunan. Bukan klinik kesihatan saja, hospital juga kita telah banyak salurkan peruntukan kerana ia melibatkan satu peruntukan mungkin sekadar besar dan juga bebanan kerajaan negeri itu sangat terhad. Apa yang ada oleh kerajaan negeri sangat terhad. Kita akan bincang dengan pihak KKM supaya kita dapat berganding bahu untuk kita menawarkan perkhidmatan yang lebih baik, lebih selesa dan lebih profesional kepada bangsa Johor. Pihaknya juga telah mengemukakan senarai fasiliti-fasiliti kesihatan yang perlu diberikan perhatian kepada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk saluran dana. Di Johor terdapat 102 klinik kesihatan dan lebih 200 klinik desa beroperasi seluruh negeri. Kerajaan Johor komited meningkatkan kebolehpasaran graduan anak tempatan menerusi jalinan sinergi dua hala bersama Universiti Antarabangsa. Esko Pendidikan dan Penerangan Aznan Tamin berkata, beberapa buah universiti di Australia dan China antara yang disasarkan untuk bekerjasama dengan Kolej Yayasan Pelajaran Johor, KYPJ. Para pelajar berpeluang menyertai program pertukaran pelajar, menjalani latihan industri dan mengikuti lawatan akademik. Pensyarah kolej turut berpotensi memperkukuh kemahiran berkaitan pengurusan dan teknologi dalam pertemuan sesama warga pendidik terlibat. Ini masuk sesi yang kedua untuk kita hantar pelajar kita dan juga tenaga pengajar kita ke China selama 2 minggu untuk mendapat pertambahan ilmu mereka di sana dan pengalaman yang sangat bagus di mana
saya rasa dari segi teknologi mungkin mereka lebih advance daripada kita, jadi mereka dapat penimbangan ilmu tu. Kerana ini antara engagement dibuat oleh kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan supaya mereka ini diberi pendedahan, bukan sahaja belajar di dalam negara tapi ada pendedahan di luar negara. Inisiatif dirancang selepas kerjasama dengan Universiti Surabaya dan Politeknik Ubaya di Indonesia yang terjalin Mac lalu berhasil memperkenalkan jenama KYPJ ke peringkat antarabangsa. Ia sekaligus memanfaatkan warga akademik dan para pelajar KYPJ. Beliau berkata demikian selepas Majlis Convocation Kumpulan Pendidikan Yayasan Pelajaran Johor ke-25 di KYPJ di Kota Tinggi. Perpustakaan Sultan Ismail di Johor Bahru kini berwajah baru dan melangkaui fungsi sebagai pusat rujukan. Pemerkasaan perpustakaan itu bermula sejak 2018 melalui penaiktarafan bangunan dan penganjuran program kemasyarakatan. Pustakawan Kanan Perpustakaan Tengku Tarmizi Tengku Aziz berkata, Majlis Bandaraya Johor Bahru komited memastikan fasiliti tersebut terus relevan dan lestari melalui pelbagai inisiatif. Penambahbaikan meliputi ruang bacaan, dewan seberguna, sudut santai dan bilik mesyuarat awam menjadikannya lebih inklusif untuk seluruh rakyat Johor. Sebelum ni, kalau kita tengok perpustakaan ni lebih pada pusat rujukan, tempat bacaan kan. Tapi kita berubah mengikut peredaran semasa lah kan. Kalau kita masih mengekalkan konsep orang kata konservatif macam dulu, mungkin perpustakaan ni akan jadi tak relevan pada masyarakat. Sebab tu kita ambil pendekatan untuk orang kata menambah nilai barulah. Seperti mengadakan program-program yang kata luar sikit daripada skop. Aktiviti komuniti seperti pertandingan menulis, kelas pengajian Al-Quran dan bengkel literasi turut dianjurkan bagi mengeratkan hubungan masyarakat. Usaha berkenaan menyumbang kepada pencapaian purata 200 pengunjung harian dan lebih 5,000 secara mingguan, iaitu peningkatan sebanyak 20%. Perkongsian itu mengakhiri berita wilayah dari Johor petang ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Anas langsung dari Johor. Lebih 6,500 individu di Negeri Sembilan mendapat pekerjaan menerusi Karnival Kejaya Anjuran Perkeso Negeri bersama pelbagai agensi setakat 15 Oktober lepas. Menurut Exco Negeri S. Virapan, ia merupakan pencapaian membanggakan namun masih ada beberapa aspek perlu diperbaiki. Namun masih banyak cabaran yang perlu diatasi, termasuk untuk meningkatkan kualiti latihan dan memastikan kemahiran yang diberikan selaras dengan keperluan industri. Saya menggesa kolaborasi strategik diteruskan antara kerajaan, institusi pendidikan dan sektor swasta untuk memperluaskan peluang pekerjaan dan menyediakan lebih banyak latihan yang relevan. Selain itu, kerajaan negeri akan terus melaksana program kebolehpasaran dan latihan kemahiran termasuk TVET bagi memenuhi keperluan industri. JPJ memeriksa hampir 12,300 kenderaan termasuk 6,756 motosikal pada hari pertama operasi khas motosikal di seluruh negara kemarin. 1,405 kenderaan telah diambil tindakan termasuk 1,003 motosikal dan 15 kenderaan lain turut disita. Kebanyakan kesalahan yang dikesan membabitkan motosikal adalah tiada lesen, motosikal tiada cukai jalan dan motosikal diubah suai secara ekstrim selain tidak memenuhi peraturan jalan raya. Untuk kali ini, kita akan mengambil tindakan yang drastik. Mana-mana penunggang motosikal yang tak ada lesen memandu dan juga road tag yang tamat tempoh lebih daripada 2 minggu, kita akan sita motosikal tersebut. Dan mana-mana motosikal yang kita tahan, kita dapati membuat pengubah suaian yang ekstrim. Maksud dia ekstrim, kita akan sita.
Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Tenggara menumpaskan kegiatan penyeludupan 384 botol pelbagai jenis produk kosmetik bernilai RM76,800 di Pasir Mas semalam. Komander Brigade Tenggara PGA SAC Datuk Nik Ros Azhan Nik Abdul Hamid berkata rampasan dilakukan oleh pasukan anggota Batalion 7 pada 7.30 malam selepas menemukan beberapa kotak yang diletakkan di tebing sungai semasa rondaan dalam Op Taring Wawasan Kelantan. Hasil pemeriksaan mendapati kesemua kotak mengandungi pelbagai kosmetik yang dipercayai diseludup masuk dari Thailand untuk pasaran tempatan di negeri ini. Sementara itu, dalam operasi berasingan, Brigade Tenggara PGA juga menumpaskan kegiatan penyeludupan petrol yang dikesan di Jalan Besar Pasar Bunohan di Tumpat. Rampasan dilakukan pasukan Batalion 8 pada 11.20 malam apabila dua kereta dalam keadaan mencurigakan ditahan di hadapan pasar. Bagaimanapun, suspek berjaya melarikan diri. Hasil pemeriksaan mendapati 2 tangki minyak yang diubah suai dan lebih 100 liter petrol dijumpai di dalam kereta disyaki untuk diseludup ke negara jiran. Hasil rampasan dibawa ke Komtak PGA Pengkalan Kubo untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, menerusi Op Taring Sky, sebanyak 216,000 pil yaba dirampas PGA Brigade Tenggara di Kampung Laut Tumpat semalam. Dianggarkan rampasan bernilai RM3.2 juta. Rampasan tersebut dibuat selepas anggota Batalion 8 menjalankan serbuan di tepi sungai di kampung itu berdasarkan maklumat yang diterima. Pemeriksaan menemukan beberapa kotak mengandungi 216,000 pil yaba dengan anggaran berat melebihi 25 kg dipercayai diseludup dari Thailand. Kesemua barangan rampasan dibawa ke bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Tumpat untuk tindakan lanjut. Hampir 1,000 penduduk orang asli suku kaum Temia di Pos Gop, Gua Musang, Kelantan terpaksa mengambil risiko menggunakan jalan tanah yang rosak setiap kali hujan melanda. Penduduk mendakwa kerosakan yang teruk itu menjejaskan aktiviti dan kehidupan harian mereka. Kalau hari hujan macam ni memang jalan susahlah nak pergi, nak keluar ke. Kadang-kadang budak sekolah pun susah nak balik. Kadang sangkut tengah jalan. Macam tu jugalah. Lepas tu kalau pemakanan pun memang susah juga nak dapat jugalah. Ada masalah jalan yang rosak, yang tak dapat nak keluar kalau musim hujan lah. Kadang tu tinggal dekat tengah jalan, tak sampai lagi kadang dekat sini. Itulah yang masalah kami jalan. Ikut keadaan cuaca lah. Kalau elok dia sampai, kalau tak elok tengah jalan lah. Harapan kami dekat Pusgop ni harap dapatlah bantu jalan kami yang rosak ni. Ini penting kerana jalan ini merupakan perhubungan utama untuk budak ke sekolah, kes-kes kecemasan dan sebagainya. Dan diharapkan kita semua mengambil pendekatan yang serius dalam mendepani isu berkenaan. Sebanyak 10 projek naik taraf yang dilaksanakan Jabatan Audit Negara untuk program Kampung Angkat Madani di Kampung Masjid Ijuk Selama Larut berjaya disiapkan bulan lepas. Projek berkenaan meliputi pembinaan Dewan Sekolah, pemasangan lampu solar dan menaik taraf kemudahan di masjid serta kemudahan awam seperti ruang perniagaan, gelanggang futsal, taman permainan dan sistem saliran. Ianya adalah selaras dengan orang kata kriteria pemilihan Kampung Angkat Madani. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyaran semua pegawai-pegawai kanan kerajaan untuk tengok balik. Kita jangan ingat tengok atas tapi tengok juga bagaimana kampung asal kita, bagaimana apa-apa keperluan yang diperlukan dalam satu kawasan. Jadi itulah apa yang kita cuba laksanakan. Selain itu, beliau turut berharap semua pihak termasuk agensi negeri mengambil tanggungjawab menyelenggara dan menjaga kemudahan dengan sebaiknya. Bola sepak Liga Super. Selangor FC mengukuhkan kedudukan di tangga kedua Liga selepas meraih kemenangan tipis 1-0 ke atas Kedah Darul Aman KDA FC di Stadium Darul Aman.
Beraksi di hadapan lebih 5,000 penyokong setia hijau kuning KDA-FC mahu bangkit mencipta kemenangan selepas di belasah Sabah FC 2-5 di Kota Kinabalu sebelum ini. Namun, usaha tuan rumah tampak kurang menjadi. Sebaliknya, Selangor lebih banyak mendominasi permainan dengan kerap menggasak pintu gol tuan rumah. Serangan demi serangan memaksa penjaga gol KDA-FC Ifwat Akmal Cik Kasim terpaksa bekerja keras menghalang pintu gol daripada Dipolosi. Serangan pelawat akhirnya membuahkan hasil pada awal babak kedua apabila Muhammad Alif Izwan Yuslan bijak menyudahkan hantaran rakan sepasukan pada minit ke-47. Walaupun kedua-dua pasukan sering mengatur gerakan-gerakan menarik, namun tiada tambahan gol dapat dihasilkan. Kedudukan 1-0 kekal hingga tamat perlawanan. Kerajaan komited melaksanakan pelbagai usaha untuk mengawal harga barang sebagai ikhtiar menangani kos sara hidup dengan lebih meluas sekaligus mengurangkan beban golongan berpendapatan rendah. Nur Hidayah Anwar ada laporannya. Dengan semua kementerian menggandakan usaha verifikasi golongan miskin. Seluruh jentera kerajaan digerakkan bagi menggembleng kekuatan, mengawal harga dan bekalan barangan untuk termasuk menghapus tembok penguasaan kartel yang meratah keuntungan maha besar daripada wang rakyat. Menerusi Belanjawan 2025, kerajaan memperuntukkan RM1 bilion bagi tujuan itu. RM700 juta dikhususkan untuk memperbanyak saluran program kos sara hidup lain bagi mengawal harga barang. Ya, apabila kita lihat 700 juta dan lebih pada 700 juta diperuntukkan oleh kerajaan untuk mengurangkan kos sara hidup rakyat ini, kita harap membantu pada para pengguna golongan B40 dan juga M40 yang terkesan dengan kenaikan kos sara hidup. Selain itu, program Payung Rahmah juga ditingkatkan peruntukan kepada RM300 juta. Di Kedah, sebanyak RM5.6 juta diperuntukkan menerusi program Payung Rahmah tahun ini. Dan setakat Oktober, lebih RM7 juta dicatatkan menerusi program Jualan Rahmah Madani di 321 lokasi seluruh Kedah. Kebanyakan di sini barang-barang runcit iaitu seperti minyak, beras, telur ayam, daging, ikan. Itu yang paling saya nampak murah di sini. Alhamdulillah. Bolehlah kan. Beras pun okey, RM14. RM5 kilo apa. Bagaimana buat lagi? Kalau boleh tu adakan kad lah. Macam program macam ni kan. Ya, harga ke murah. Harga kalau kan memanglah murah. Bila dibuatkan macam pasar raya macam ni, bagus tak? Alhamdulillah, okey ya. Dia kalau kata itu pun kalau orang yang tahu, kalau orang tak tahu. Ia menunjukkan kerajaan China dalam menangani kos sara hidup rakyat. Selain itu dapat menggalakkan lebih ramai pemain industri dapat bersama-sama menjayakan aspirasi kerajaan di samping merancangkan kembali ekonomi sektor perujutan. Usaha murni dijalankan oleh KPM bersama pihak-pihak berkepentingan ini merupakan salah satu inisiatif di bawah kerajaan Madani dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Belanjawan 2025 antara belanjawan terbaik negara bagi menggalas dan mengisi keperluan rakyat dalam menangani kos sara hidup. Inisiatif Payung Rahmah antara yang sedang berlangsung dan semakin mendapat sambutan rakyat. Nur Hidayah Anwar, RTM. Seramai 3,000 peserta menyertai PT-PTN Run 2024 di Daratan Bandaraya Kuala Lumpur pagi tadi. Berkonsepkan Fun Run, program ini merupakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat PT-PTN bagi menggalakkan masyarakat menjalani gaya hidup sihat. Program anjuran Koperasi Pusat Pungutan Zakat turut mendapat jarjaan utama daripada PT-PTN. Dan konsep PT-PTN Fun Run sebenarnya ialah kita nak menggalakkan penyertaan ahli-ahli semua bersama keluarga
Dan kita pada pagi ini kita ada ketiga kategori, kita iaitu larian sejauh 3 km, 5 km dan 7 km. Acara dimulakan dengan pelepasan kayuhan bersikal oleh DBKL, diikuti flag off larian oleh Ahli Lembaga Pengurusan PTPTN Datuk Haji Ruji Haji Ubi. Program turut dimeriahkan dengan aktiviti senam aerobik, kuis PTPTN, pembukaan gerai PTPTN dan cabutan bertuah. Saya rasa yang paling penting sekali is the inclusivity lah. Saya suka hari ini sebab semua orang lari dalam pelbagai background. Ada yang pakai wheelchair, ada yang bawa anak-anak, ada yang bawa stroller, orang tua, orang warga emas, OKU, semua join hari ini. Which kita boleh cakap yang rakyat Malaysia ni semuanya dah ada this positivity about kesihatan lah. Sebenarnya bagus kasi kita Malaysian, anak-anak Malaysian boleh exercise dengan boleh healthy, encourage the young people to exercise and sport. Saya buat 3 km hari ini. Dia sebenarnya hari ini run dia memang bagus. So bukan PTPTN sajalah, tapi sebelum ni pun ada memang banyak acara sebelum macam ni lah. So macam 3 km, 5 km, 7 km itu. Benda ni akan memberikan semangat kepada semua macam rakyat Malaysia untuk serta dan lari pada pagi-pagi macam ni lah. Sebagai pengunjung, saya baru je mula start joining lari-lari every weekend ni. So it's actually a good thing lah for people in the city. And car free morning lagi, we reduce carbon emissions and stuff. It's a good thing lah. So run ni I would say very engaging lah sebab dapat tengok ramai sambutan pun, dapat get healthy, dapat keluarkan peluh after like seminggu bekerja. So I would say it's very good lah, it's very good. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini meluangkan masa hadir ke perlumbaan Grand Prix GP Motosikal Malaysia 2024 di litar antarabangsa Sepang SIC. Ketibaan Datuk Seri Anwar disambut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim serta pengerusi SIC Tan Sri Muhammad Azman Yahya. Beliau dibawa meninjau ke petak permulaan sebelum perlumbaan MotoGP berlangsung pukul 3 petang. Selepas perlumbaan bermula, beliau kemudian beramah mesra bersama pengamal media tempatan dan antarabangsa yang membuat liputan GP Malaysia 2024 di pusat media SIC. Beliau turut mengambil peluang berkunjung ke Pavilion Petronas dan Rakan Muda yang terletak di perkarangan Mall Area SIC. Sementara itu, pelumba negara Muhammad Helmi Azman menamatkan saingan di tempat ke-23 pada saingan kelas Moto 2 yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang hari ini. Bagaimanapun, beliau yang beraksi menerusi tiket wildcard itu berpuas hati dengan prestasi yang ditampilkan. Dah capai target saya untuk saya pada weekend ni dan untuk race tadi saya start begitu baik juga. Dan saya cuba untuk fight dengan rider yang lain. So saya cuba bertahan dalam lebih kurang 12 lap. Tapi balance lagi dalam 5 lap saya tak dapat nak tahan sebab tayar saya pun dah mulai habis. So saya juga agak struggle bila race pace tu makin lama makin laju. Tapi apa pun saya try maksimum untuk fight dengan World Championship rider sebab saya tahu sini bukan level saya. Pelumba berusia 25 tahun sebelum itu memulakan perlumbaan di petak ke-29. Saingan diungguli pelumba Red Bull KTM Ajo Celestino VT. Kemenangan turut membolehkan beliau dinobatkan sebagai juara keseluruhan kategori Moto2. Sekian berita wilayah dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Otto Uthman, salam Malaysia Medani.